Salam sejahtera kepada semua. Hari ini, kami akan membentang topik aspirasi dan hala tuju pendidikan. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif menggubal satu standar kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Standar kualiti pendidikan yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Instrumen ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) dalam melaksanakan penaziran, manakala pihak sekolah pula menggunakannya dalam penarafan kendiri sekolah (PKS). Selain itu, bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) boleh menggunakan instrumen ini dalam melaksanakan pemantauan dan penyeliaan. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Instrumen SKPM dapat membantu pihak sekolah membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Melalui penilaian yang dilaksanakan secara kendiri ini, PKS, kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti, seterusnya tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard ditetapkan, merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Standard pertama, kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Standard kedua, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Mulai tahun 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, SKPM G2. Sebagaimana SKPM 2010, SKPM G2 merupakan instrumen panduan kepada pendakir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran serta pembelajaran. Instrumen SKPM G2 berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan, dan berasaskan evidence. Pihak sekolah menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan warga sekolah secara menyeluruh. Pengetua atau guru besar berperanan sebagai peneraju, pembimbing, dan pendorong dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin sekolah. SKPM G2 masih mengekalkan standar SKPM 2010, yaitu 5 standar dengan penambahbaikan. Setiap standar mengandungi jumlah aspek yang berbeza. Standard pertama mempunyai 3 aspek, yaitu pengetua atau guru besar sebagai peneraju, pembimbing, dan pendorong. Standard kedua mempunyai 7 aspek, yaitu
pengurusan sumber manusia, aset, kewangan, sumber pendidikan, perpaduan, iklim dan permuafakatan strategik. Standard ketiga mempunyai 3 aspek umum, iaitu pengurusan kurikulum, co-kurikulum, dan hak ehwal murid. Terdapat aspek yang lebih spesifik dalam standard ketiga. Dalam pengurusan kurikulum, terdiri daripada ketetapan pelaksanaan, mata pelajaran, masa instruksional, dan penilaian murid. Dalam pengurusan co-kurikulum, terdiri daripada ketetapan pelaksanaan, kelab atau persatuan, badan beruniform, sukan atau permainan, program kecemerlangan, sukan untuk semua, dan pentaksiran. Dalam pengurusan hak ehwal murid, terdiri daripada ketetapan pelaksanaan, disiplin murid, keselamatan murid, kesihatan murid, bantuan pelajaran, dan perkhidmatan, bimbingan, serta kauseling. Standard keempat mempunyai 6 aspek, iaitu guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai, dan pembelajar aktif. Standard kelima mempunyai 3 aspek, iaitu kemenjadian murid dalam akademik, co-kurikulum, dan kemenjadian sasiah murid. Video seterusnya akan menerangkan aspek standard keempat, kriteria kritikalnya, dan tindakan untuk mencapai standard ini. Menyadari akan keperluan melahirkan modal insan bertaraf dunia. Dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 sehingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara, dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus. Pertama sekali, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia. Seterusnya, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas. Di samping itu, menggariskan program transformasi sistem pendidikan yang komprehensif. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid, mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Aspirasi pertama ialah akses kepada kejayaan. Berdasarkan prinsip pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Sistem pendidikan negara berusaha memastikan enrolment penuh dari prasekolah hingga tingkatan 5 melalui laluan akademik atau vocational. Usaha ini bermaksudlah memberi tempat kepada semua murid, menanami isu keciciran, dan memastikan mereka mencapai tahap minimum dalam mata pelajaran teras. Pencapaian matlamat ini akan menyamakan Malaysia dengan negara maju. Selain itu, sistem pendidikan juga menggalakkan penyertaan murid dalam pendidikan lepas menengah seperti universiti, college, politeknik, dan latihan kemahiran. Aspirasi kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Malaysia berhasrat menyediakan pendidikan berkualiti yang setanding dengan sistem terbaik dunia. Untuk mencapai matlamat ini, penambahbaikan berterusan dalam bidang matematik, sains,
bahasa Inggris, serta kemahiran berfikir aras tinggi, perlu dilakukan berdasarkan tanda aras antara bangsa. Sasaran negara adalah berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pendaftaran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Kanada telah membuktikan bahwa peningkatan ketara dalam sistem pendidikan boleh dicapai dalam masa yang singkat. Malaysia bercita-cita menjadi negara dengan perkembangan pendidikan terpantas di dunia, khususnya dalam sains dan matematik, melalui komitmen tinggi daripada seluruh masyarakat. Aspirasi ketiga ialah ikuti untuk semua murid. Sistem pendidikan terbaik ialah memberikan peluang sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Malaysia berusaha mendapatkan jurang sosioekonomi, bandar luar bandar, dan gender dalam pencapaian murid menjelang 2020. Usaha ini dijangka mengurangi perbezaan pencapaian antara negeri dan jenis sekolah, menjadikan sistem pendidikan lebih adil. Mobiliti sosial akan diperkukuh dengan sokongan tambahan kepada golongan kurang bernasib baik, serta laluan pendidikan alternatif seperti vocational bagi memenuhi berbagai minat dan kebolehan murid. Selain itu, sokongan khusus akan diberikan kepada murid berkeperluan khas, kumpulan peribumi, minoriti, serta murid pintar dan berbakat untuk membantu mereka mencapai potensi sepenuhnya. Aspirasi keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka, Malaysia berusaha memupuk perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Kajian antarabangsa menunjukkan bahwa perpaduan yang kukuh berkaitan dengan masyarakat yang lebih selamat, sehat, dan berdaya saing. Sekolah memainkan peranan penting dalam usaha ini kerana murid menghabiskan masa mereka yang lebih banyak di sana. Melalui interaksi dengan rakan berlatar belakang berbeza, murid belajar menerima dan menghargai kepelbagaian. Seterusnya, membina identiti nasional yang sama. Untuk mengukur tahap perpaduan, Kementerian akan melaksanakan kaji selidik tahunan berdasarkan indeks hubungan masyarakat bagi menilai kepercayaan, toleransi, dan interaksi sosial antara kaum. Aspirasi kelima ialah pelaksanaan percakapan tinggi. Kerajaan Malaysia menunjukkan komitmen tinggi terhadap pendidikan dengan peruntukan besar dalam bajet tahunan. Walaupun perbelanjaan ini telah meningkatkan akses pendidikan rendah dan menengah, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam aspek kualiti, equity, dan perpaduan. Oleh itu, keberhasilan murid perlu dimaksimumkan dengan penggunaan sumber yang lebih cekap dan berkesan. Kementerian akan memastikan pelaksanaan sistem pendidikan yang lebih bertanggungjawab, sementara kerajaan terus mengekalkan pelaburan sekitar 16% daripada bajet tahunan persekutuan untuk sektor ini. Sistem pendidikan Malaysia bermaklumat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksimum yang ada dalam diri mereka. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, dan masyarakat berperanan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merencanakan pendidikan yang seimbang. 6 elemen yang menjadi aspirasi dalam pelan pendidikan menekankan kepentingan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Apakah kepentingan aspirasi terhadap tujuh pendidikan? Aspirasi terhadap tujuh pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk individu yang berdaya saing dan berkeyakinan dalam menghadapi cabaran masa depan. Aspirasi pendidikan merujuk kepada impian serta cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang, manakala harap tujuh pendidikan merupakan strategi dan rancangan yang disusun untuk merealisasikan impian tersebut.
Antara kepentingan aspirasi dan hala tuju pendidikan ialah dapat menjamin kualiti pendidikan yang holistik. Aspirasi pendidikan bertindak sebagai garis panduan dalam memastikan pendidikan yang disediakan bersifat menyeluruh dan seimbang. Pendidikan bukan sahaja bertumbuh kepada akademik, tetapi juga pembangunan sosial, kemahiran insaniah, dan daya saing global. Contohnya, Dasar Pendidikan Kebangsaan Malaysia menekankan falsafah pendidikan kebangsaan yang mengintegrasikan elemen intelektual, emosi, dan spiritual dalam sistem pendidikan melalui kurikulum KSSN, kurikulum standar sekolah menengah. Pelajar bukan sahaja diajar subjek akademik, tetapi juga didedahkan kepada pendidikan moral, co-curriculum dan kemahiran insaniah seperti kerja kepasukan dan kepemimpinan. Seterusnya, kepentingan aspirasi dan hala tuju pendidikan ialah dapat memperkasa kompetensi dan profesionalisme guru. Aspirasi pendidikan menekankan keperluan latihan berterusan dan pembangunan profesional, memastikan guru sentiasa relevan dengan perubahan semasa. Dengan adanya hala tuju yang jelas, guru lebih bersedia menghadapi cabaran teknologi, pedagogi, inovatif, dan perubahan kurikulum. Selanjutnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan juga dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Sistem pendidikan yang berlandas aspirasi yang jelas dapat membentuk individu yang mempunyai kemahiran tinggi, serta nilai kepemimpinan dan etika kerja yang baik. Pendidikan berkualiti membantu melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif, sejajar dengan keperluan ekonomi global. Contohnya, negara seperti Vietnam menekankan pendidikan berasas kreativitas dan kemahiran menyelesaikan masalah, yang menghasilkan tenaga kerja berdaya saing dalam industri teknologi tinggi seperti Nokia dan startup teknologi lain. Selanjutnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan dapat meningkatkan inovasi dan daya kreativitas dalam pendidikan. Aspirasi pendidikan yang menekankan inovasi membawa kepada pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Sebagai contoh, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan reality maya dalam pendidikan membolehkan pelajar mengalami pembelajaran secara lebih dinamik. Contohnya, di beberapa sekolah di Malaysia, teknologi augmented reality AR telah digunakan dalam pengajaran sains dan matematik. Pelajar dapat melihat simulasi 3D bagi eksperimen yang suka dilakukan di mama sebenar. Hal ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Seterusnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan dapat mengurangkan tulang pendidikan. Dengan hala tuju yang jelas, kerajaan dan pihak berkepentingan dapat melangkah dasar yang lebih inklusif bagi memastikan akses pendidikan yang sama. Contohnya, inisiatif seperti Sekolah Amanah dan Perang Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 bertujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan pendidikan di kawasan luar bandar dan bandar. Contohnya, program pelantik siswa yang diperkenalkan oleh kerajaan memberikan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah memperoleh tablet percuma untuk pembelajaran dalam tarian. Hal ini membantu mengatasi cabaran pembelajaran digital bagi pelajar yang tidak mampu memiliki peranti sendiri. Seterusnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan
dapat membentuk guru yang berdaya saing dan berjiwa pendidik. Hala tujuh pendidikan yang jelas memastikan guru menerima latihan dan pembangunan profesional yang berterusan. Menurut kajian oleh Ahmad dan Rahim 2020, guru yang memahami visi pendidikan negara lebih cenderung untuk mengamalkan kaidah pengajaran inovatif serta memberi motivasi kepada belajar. Contohnya, program latihan guru baru PPG dan program transformasi sekolah TS25 adalah antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru. Dalam TS25, guru ditetapkan kepada kaidah pembelajaran abad ke-21 yang berfokus kepada pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, aspirasi dan hala tujuh pendidikan juga dapat mengarahkan kemahiran berpikiran alas tinggi, yaitu KEPA. Dalam era digital yang pesat berkembang, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dan kreativiti menjadi elemen utama yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Oleh itu, sistem pendidikan harus menekankan kemahiran berpikir alas tinggi KEPA bagi membolehkan pelajar beradaptasi dengan cabaran baru. Contohnya penggunaan kaidah pembelajaran berasas proyek PBL di sekolah-sekolah, membolehkan pelajar mengaplikasikan pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah dunia sebenar, seperti memangkumkan proyek tenaga lestari atau aplikasi mudah alat yang berguna dalam masalah kepada masyarakat. Apakah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia dalam pengantar pengajar pendidikan? Implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidikan sangat penting kerana ia membentuk kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan secara keseluruhan. Guru yang memiliki jiwa pendidikan bukan sekadar mengajar, tetapi juga berperanan sebagai pembimbing, motivator dan contoh teladan kepada belajar. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidikan juga merupakan komitmen terhadap perkembangan pelajar. Guru yang berjiwa pendidikan akan sentiasa berusaha memahami keperluan dan potensi setiap pelajar. Mereka akan menggunakan pendekatan yang sesuai bagi memastikan pelajar memperoleh ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan. Seterusnya, inovasi dalam pengajaran juga merupakan salah satu implikasi terhadap guru berjiwa pendidikan. Sebagai seorang guru yang berjiwa pendidikan, mereka bersedia untuk menerapkan kaedah pengajaran yang kreatif dan inovatif, termasuklah penggunaan teknologi, pembelajaran berpusatkan pelajar, dan strategi pembelajaran aktif bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Seterusnya, pembangunan profesionalisme juga merupakan salah satu implikasi terhadap guru berjiwa pendidikan. Seorang guru yang benar-benar berjiwa pendidikan tidak akan berhenti belajar. Mereka sentiasa meningkatkan diri melalui latihan, kursus atau pembacaan bagi memastikan mereka sentiasa relevan dengan perkembangan dunia pendidikan yang pesat berubah. Di samping itu, persekitaran pembelajaran yang positif. Guru yang berjiwa pendidikan juga akan memastikan suasana pembelajaran yang selesa, kondusif dan menyokong perkembangan emosi serta intelektual belajar. Mereka juga akan memberi dorongan, menggalakkan pemikiran kritis dan membantu pelajar membangunkan keyakinan sendiri. Dengan akhirnya adalah pembangunan sosial nilai murni.
Guru juga bertanggung jawab dalam membentuk sasya dan nilai murni dalam kalangan belajar. Dengan memiliki jiwa pendidikan, mereka akan menjadi contoh terbaik dalam menunjukkan sikap integriti, disiplin, dan juga empati. Apakah sasya guru cemerlang? Sasya guru merujuk kepada kepribadian, nilai dan etika yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Guru cemerlang bukan sahaja memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidangnya, tetapi juga mempunyai sasya yang unggul yang menjadi contoh kepada pelajar dan masyarakat. Ciri-ciri sasya guru cemerlang antaranya adalah berakhlak mulia. Seorang guru cemerlang mempunyai kepribadian yang baik seperti jujur, amanah, sabar, dan bertanggungjawab dalam mendidik pelajar. Seterusnya, guru yang cemerlang juga akan mempunyai sifat empati dan prihatin. Guru akan sentiasa memahami keperluan dan kebajikan pelajar serta memberikan sokongan moral dan motivasi kepada mereka. Seterusnya adalah kepentingan sasya guru cemerlang dalam pendidikan. Antaranya kepentingan adalah memupuk hubungan baik antara guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Seterusnya adalah membantu membentuk generasi pelajar yang berakhlak dan berdisiplin. Juga merupakan salah satu kepentingan sasya guru cemerlang dalam pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran juga merupakan kepentingan sasya guru cemerlang dalam pendidikan. Prinsip etika keguruan. Tanggungjawab guru terhadap pelajar adalah memberikan pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang pelajar dan juga menghormati hak pelajar untuk mendapatkan ilmu dan bimbingan yang adil. Tanggungjawab guru juga adalah menjamin hubungan baik dengan ibu bapa dan menjaga kepercayaan mereka. Dan seterusnya adalah guru juga haruslah sentiasa berkomunikasi secara terbuka untuk kebaikan pelajar. Implikasi kepada sasya guru cemerlang. Salah satu implikasi kepada sasya guru cemerlang adalah menjadi guru sebagai role model kepada pelajar. Guru yang memiliki sasya terpuji akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Sifat seperti jujur, amanah, sabar dan kasih sayang akan membentuk pelajar yang berakhlak baik. Seterusnya, guru juga haruslah meningkatkan keikhlasan dalam pendidikan. Guru yang berjiwa pendidikan tidak sekadar mengajar kerana tugas, tetapi kerana rasa tanggungjawab untuk membimbing pelajar. Mereka mendidik dengan ikhlas dan penuh dedikasi, bukan kerana imbuhan semata-mata. Dengan akhirnya adalah membentuk generasi pelajar yang cemerlang seharusnya. Guru berjiwa pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga mendidik jiwa dan pribadi pelajar. Ini penting untuk membentuk model insan yang berakhlak, berdisiplin dan juga mempunyai nilai-nilai murni. Sekian, terima kasih.